Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat lagi kita bersama duduk di hadapan kaca TV menyaksikan majlis ilmu Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Dan hari ini tanggal 27 Oktober 2020 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1442 Hijrah, dan semoga kehidupan kita bertambah barakah dan ceria indah selalu hendaknya bersama sidang penonton setia Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Dan sidang penonton, pada hari ini kita bakal membincangkan topik berkenaan dengan pengajian hadis yang membincangkan tentang dua sifat yang jauh beza tetapi di dalam satu skopnya berkenaan dengan dermawan dan juga bakhil. Bagaimana kupasan dan perbincangan? Sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda semua untuk mendapatkan pencerahan yang terbaik bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas untuk anda semua. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan, saya maklumkan awal kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke 3 saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 atau WhatsApp di talian 011-1233-6480. Dan mungkin juga ada penonton pada pagi ini yang tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3. Di 3 saluran ini boleh digunakan untuk bertanyakan soalan, pastikan sesuai dan juga berkenaan dengan topik yang bakal kita bincangkan berkenaan dengan dermawan versus bakhil. Baik, sebelum tu jom sidang penonton kita saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan status terkini kes COVID-19 di Malaysia setakat 5 petang semalam. Baik, kalau kita dapat saksikan di skrin TV anda, kalau kita lihat 26 Oktober 2020 setakat 5 petang semalam dari Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau kita dapat lihat kes baru ada 1,240 kes dan jumlah kes yang masih aktif ada 9,744 kes. Jumlah kes kematian setakat kini ada 236 kes dan jumlah kes sembuh setakat ini ada 17,825 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan COVID-19 di Malaysia ada 27,805 kes. Jadi sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, sama-sama kita jaga diri kita, patuhi SOP dan sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga dan seterusnya mematuhi segala yang telah ditetapkan untuk keselamatan memutuskan rangkaian COVID-19. Baik, penonton semua, kita hari ini bakal bersama dengan ahli panel yang bakal menjawab persoalan kita. Kita bawakan khas kepada anda yang tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Khabar baik, alhamdulillah. Sihat saya. Baik, sihat. Okay, selalu sihat. Baik. Kan, alhamdulillah. Selalu digantikan bersama dengan Ustaz, tapi hari ini kita bakal membincangkan berkenaan dengan topik pengajian hadis. Kalau selalu berkenaan dengan tafsir Al-Quran, tapi hari ini untuk julung-julung kalinya berkenaan dengan topik pengajian hadis. Jadi Ustaz, silakan untuk sedikit pencerahan mukadimah perbincangan kita, silakan. Terima kasih Da'i Azrin, kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Didoakan semua berada dalam sehat walafiat di dalam dakapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa dikekalkan kesihatan, dijauhkan daripada sebarang malapetaka. Hari ini kita akan membincangkan satu hadis. Sebenarnya banyak lagi hadis, tapi kita pilih satu hadis sebagai kita punya topik perbincangan. Hadis daripada Imam Bukhari dan juga hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalul bakhili wal munfiq kamathali rajulaini alaihima jubbatan min hadid
min thadiyihima ila taraqihima. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim pun ada hadis yang lebih kurang sama. Lafaz yang agak sedikit berbeza, tapi dikira sebagai muttafaqun alaih. Bila tuan-puan dengar perkataan muttafaqun alaih, itu bermaksud hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ni hadis yang kuat. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mathalul bakhili wal munfiq. Umpamaan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri mengenai orang bakhil dan orang yang berinfak. Kita kata dermawan lah, dalam erti kata orang yang bakhil dan orang yang dermawan adalah seperti kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadid min thadihima ila taraqihima, iaitu kedua-dua mereka adalah memakai baju besi yang daripada atas ke bawah. Baju besi daripada atas ke bawah, dia cover lah, daripada atas ke bawah dia cover. Orang yang dermawan, baginda sebut, fa ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabaghat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu. Orang yang dermawan akan dapat merasakan baju besi tersebut lapang dan longgar serta berpadanan sehingga dapat menutupi jari jemarinya tanpa sebarang rasa sakit pada kulitnya. Bananahu, bukan banana. Bananahu, jari jemari lah. Jari jemari. Maksudnya baju besi itu sampai ke hujung dapat tutup jari jemari dia. Kemudian, wa tu'fu atharahu. Wa ammal bakhilu, manakala yang kedekut pula, manakala kedekut pula akan berasa sempit dan ketat baju besi tersebut sehingga berasakan setiap lingkar baju besi itu melekat kuat pada kulitnya. Wa ammal bakhilu fala yuridu yunfiqu syai'an. Adapun bakhil itu dia tidak mahu berinfak walaupun sedikit, illa laziqat kullu halqatin makanaha. Baju besi tadi itu melekat. Melekat maksudnya ketat. Tak boleh nak masuk. Fahuwa yuwassi'uha wala tattasi'u. Dia cuba nak besarkan, dia cuba nak luaskan, tak boleh. Nak besarkan macam mana? Da'i Azrin. Baju besi. Bukan baju kain cotton. Betul. Baju besi bukan boleh tolak-tolak kasih besar kan. Yang ni saiz, kalau kita ni biasa pakai XL, pakai L boleh adjust lagi ni. Tapi yang ni baju besi, kalau LL lah, kalau XL XL lah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri perumpamaan untuk sebab ialah zaman sekarang ni tak ada zaman siapa pakai baju besi pula. Tak ada. Kita pakai baju kalis peluru lah kot. Betul. Kan pakai baju apa ni, suit yang kalis peluru. Tapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman awal-awal Islam, perkembangan Islam ataupun dalam tamadun kemanusiaan, dalam peperangan mereka akan pakai baju besi sebagai perisai. Jadi baju besi menjadi peninding. Kalau datang tombak ke lembing ke, dia ada baju besi. Confident level tinggi untuk pergi perang. Jadi Nabi SAW beri perumpamaan, boleh tak bayangkan antara orang yang berinfak dengan orang yang tidak berinfak. Orang yang bersedekah dan orang yang tidak bersedekah. Ataupun orang yang suka memberi, yang bersifat dermawan, dengan orang yang bakhil tadi, kedekut. Nabi umpamakan seperti dua orang lelaki yang pakai baju besi. Seorang pakai baju besi, dia tu, wah, luas. Tangan boleh masuk, selesa lah, selesa kan. Besar, tutup jari jemari dia. Jari pun kena protect juga dalam peperangan. Betul. Jari jemari semua tutup, badan semua tutup, cover elok. Dia pun selesa. Kalau baju selesa, dia nak gerak pun selesa. Betul kan? Betul. Kita tengok dulu perumpamaan. Bila bagi perumpamaan, kita kena bayangkan dulu. Bayangkan. Kan? Dia nak gerak selesa, dia nak rukuk boleh, nak terjun boleh, nak lompat boleh, nak angkat baling lembing boleh. Selesa baju tu.
Manakala orang yang tidak berinfak, kata Nabi SAW, iaitu kedekut. Orang yang kedekut, tak nak bagi. Dia adalah umpama, dia pakai juga baju besi. Tapi baju besi dia ketat. Ketat dan juga dia nak tolak tangan pun tak boleh. Nak bergerak pun payah. Nak bergerak tak boleh. Maksudnya, kita pakai baju macam mana? Baju besi. Baju besi bukannya pakai daripada bawah, ataupun ada zip, ataupun ada butang macam baju hentar ni. Dia baju besi ni, dia sarung daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Bila nak sarung tu, kepala lepas, tangan tak lepas. Faham? Tangan tak lepas. Jadi bila tangan tak lepas, macam mana dia nak masukkan? Macam mana dia nak jadi, nak pergi perang macam robot macam tu? Jadi tak selesa. Serba tak selesa. Gambaran ini adalah dekat dengan para sahabat. Dengan orang Arab pada ketika itu. Kerana mereka tahu baju besi. Tahu apa itu baju besi dan mereka tahu keselesaan baju besi dalam peperangan. Tak boleh sembarangan baju nak dipakai. Betul. Itu satu. Keduanya, cuba kita perhatikan satu persatu yang Nabi SAW umpamakan. Perumpamaan orang yang bakhil. Kita semua tahu Haji Bakhil ni siapa? Kan? Dulu kita tak tahu bakhil. Tapi bila cerita mengenai Haji Bakhil ni, kita nampak, oh dia ni bakhil. Bakhil ni, dia mampu bagi tapi tak nak bagi. Dia pegang, dia tahan. Sedangkan dia mampu untuk berinfak. Dan dia tahu duit dia ada, rezeki dia ada, tapi dia tak nak bagi. Itu orang yang bakhil. Sebab itu Nabi SAW menggalakkan kita berinfak untuk menghakis sifat bakhil. Kalau Azrin tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Biasa ayat ni kita dengar. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak pada jalan Allah adalah seperti, iaitu orang dermawan, adalah seperti orang yang menanam sebiji padi. Dia tanam sebiji padi dan sebiji padi itu pula tumbuh subur. Keluar 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai itu ada 100 biji padi. So 1 kali 7, sudah 7 lah. 700. Jadi kita tanam 1 biji padi, Allah pulangkan balik 700 biji padi. Jadi kita infak RM1, Allah pulangkan balik 700 ringgit. Itu basic calculation. Maksudnya perkiraan yang mudah. Tapi Allah Taala sebut wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan tambah daripada 700 boleh jadi 7,000, boleh jadi 70,000, boleh jadi 700,000. Tak ada siapa yang kata tak boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab wallahu wasi'un alim, sebab Allah sangat luas pengetahuan dia. Baik. Realitinya Azrin dalam akaun ada 500,000. Amin lah. Amin. Pagi-pagi ni kan. Amin. 500,000. Ustaz dalam akaun ada 5,000. Kan? 5,000. Itu banyak akaun, salah satu akaun lah. Ada 5,000. Okey. Azrin bagi masuk dalam tabung masjid, kan, tabung lalu ataupun nampak mana-mana tabung kebajikan, masuk RM1. Saya yang ada 500, ada 1,000, saya masuk RM1. Sama ke orang yang ada RM500,000 dengan orang yang ada RM5,000? Tak sah? Tak sama. Sebab pemberian itu tak sama kerana kemampuan itu adalah berbeza. Kemampuan Azrin berbeza, kemampuan saya berbeza. Allah Ta'ala sebut, kau bagi RM1, aku tahu dalam akaun kau ada berapa. Wasi'un alim, sangat luas pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana aku yang murahkan rezeki engkau, aku yang bagi engkau pelbagai jalan kau dapat rezeki, tapi kau pula dalam membakhilkan diri, kerekut untuk berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Jadi itu perumpamaan yang diberikan kepada orang yang munfiq. Nafaq maksudnya dia bagi. Sebab itu dia bila munfiq ini dia akan dapat lihat bahawa bagaimana sesuatu yang dikeluarkan, katakan saya bagi RM1, Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti pula daripada jalan yang tidak sangka-sangka, RM1 tu boleh jadi RM10. Saya ada banyak pengalaman. Mungkin saya akan kongsikan. Banyak pengalaman dalam keadaan kita susah, kita bagi. Sebab itu Azrin, ada orang kata, yalah Ustaz bolehlah bagi RM10. Saya ni nak bagi RM10 mana mampu kan. Saya bagi RM1 dah lah. Tengok, dia bezakan. Untuk berinfak. Untuk jadi dermawan, jangan tunggu kaya.
jangan tunggu Kaya. kaya. Tak payahlah Azrin nak tunggu kaya baru Azrin nak berinfak. Jadi kita ni ada satu stigma bahawa dia tu kaya bolehlah ustaz. Dia ni, saya ni bukan ada. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat seseorang berinfak di kala dia susah, dia berinfak lagi. Walaupun susah, dia tengok ada orang lagi susah daripada dia, dia berinfak. Yang itu akan jatuh pandangan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu banyak hadis sebut, ada beberapa hadis sebut, ingat Allah ketika kita senang, Allah akan ingat kita ketika kita susah. Tapi kalau masa senang tak ingat Allah, adakah kita menyangka bahawa Allah akan ingat kita ketika kita susah? Manusia ni kena buat adjustment supaya balance dia tu, dia punya alignment tu betul. Baik, satu. Kamathali rajulaini alaihima jubbatan min hadidin min thadiyima ila taraqihima fa ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabaghat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfa bananahu wa tu'fa atharuhu. Ini contoh perumpamaan yang Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan bila baju besi itu tadi kita sebut. Baik. Itu satu. Keduanya, bila sebut baju besi ni, kita kena fikir. Baju besi adalah baju yang melekat pada badan manusia. Betul? Melekat pada badan manusia. Apa yang kita boleh faham bahawa melekatnya baju besi pada badan kita ini menggambarkan dekatnya baju itu dengan tubuh badan manusia. Itu juga satu pengajaran yang boleh diambil kata ulama bahawa nafkah ataupun infak, sifat dermawan itu hendaklah dicurahkan kepada ahli keluarga yang terdekat. Dicurahkan kepada ahli keluarga yang terdekat. Sebab seperti mana baju itu melekat, begitulah digambarkan bahawa siapakah harus saya utamakan dalam berinfak. Hendaklah ahli keluarga. Cari saudara mara dulu. Adik ipar, kakak ipar, anak beranak dulu, maklong, paklong. Kadang kita hantar sampai luar negara, hantar sampai seberang-seberang laut, macam-macam. Tapi ada saudara mara kita yang susah rupanya di kampung. Ada yang susah, yang anak yatim, adik-beradik kita, saudara mara kita kan. Sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berinfak kepada wa'atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Hendaklah kamu berinfak kepada ahli keluarga yang paling dekat dulu. Cari keluarga yang paling dekat. Kemudian barulah miskin, fakir miskin, anak yatim, baru pergi jauh. Kalau dah tak ada. Jadi kadang-kadang benda ni perlu diutulkan, Azrin. Orang kita cari yang jauh dulu. Yang depan mata dia tak nampak. Jiran dia tak nampak. Mungkin kita dah satu taman. Sekarang pula musim Covid ni, kita ada kemiskinan di kalangan ataupun kemiskinan bandar dia panggil. Orang bandar pun sekarang jadi miskin musim Covid. So yang tu pun kena kenal pasti juga. Jadi ini di antara perkara yang boleh kita belajar sebagai mukaddimah dalam ayat ini, dalam hadis ini. Cuma yang miskin tadi itulah, yang bakhil tadi itu dia susah. Dia akan mengalami kesusahan. Walaupun dia ada duit dalam akaun, tapi hidup dia susah. Sempit. Orang yang tak mau berinfak ni, dia ada duit tapi tak nak berinfak ni, apa agaknya perasaan dia tu? Dia rasa kalau keluar habis. Kan? Macam mana ni? Kan? Nantilah, tak apalah, nantilah dulu. Dia kata, dia susah, siapa suruh dia tak kerja? Kan? Kerjalah, kenapa dia tak kerja? Kenapa pula minta-minta sedekah? Saya cari sendiri tau. Ini kesempurnaan, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia dalam pelbagai lapisan supaya ada mengambil kira, mengambil cakna antara satu sama lain. Cuba Azrin buka jari macam ni. Bukalah. Jari kita tak sama kan? Ini nak tilik. Bukan. Jangan dihoroskopkan. Bukan. Jari kita ni tak sama panjang. Betul, Ustaz. Kalau sama panjang, kita nak pegang baldi tak boleh, nak pegang pen tak boleh. Kan? Betul. Dan macam Hobbit pula dalam cerita Lord of the Ring tu kan. Jadi jari kita ni tak sama. Jadi bila saya boleh pegang baldi, saya boleh pegang cawan. Kalau jari kita semua sama panjang, nak pegang cawan ni tak boleh. Ini perumpamaan. Maksudnya kalau jari ni pun Tuhan tunjuk, dia perlu ada kepelbagaian untuk dapat satu kekuatan, untuk dapat satu kesempurnaan. Ini pula manusia. Betul. Allah jadikan seseorang itu miskin dan antar depan saya ni, Allah nak tengok rezeki aku bagi kau ni, macam mana kau buat dengan orang miskin ni. Sebab kadang-kadang macam ni, tuan-puan, kita lihat ada orang beratur depan masjid, ada orang beratur kadang-kadang depan bank. Orang miskin, kadang kita tak tahu dia miskin ke atau dia sindiket ke, wallahu alam. Kita tak perlu kaji jauh-jauh sangat.
Tapi pandangan kita pertama terhadap dia macam mana? Tak ada kerja lain. Ni sedikit lah ni. So, cepat sangat kita buat sesuatu andaian. Kalau betul dia susah. Kalau betul dia susah. Alangkah lebih baik yang mana saya mampu, saya bagi. Saya bagi saja. Kau susah ke, kau sindiket ke, apa ke, saya tak kaji, tapi yang ni saya termampu, silakan ambil. Manfaatkanlah dengan cara yang baik. Tapi kalau dia betul susah, kita halau pula, kita herdik pula, bayangkan, dia tak ada hubungan, melainkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang akan mengalami kesusahan lah nanti. Nanti Allah Ta'ala kata, aku dah hantar hamba aku yang susah jumpa kau, tapi kenapa kau tak tolong? Kau tak bantu? Betul kan? Jadi, ini di antara perkara yang realiti dalam kehidupan kita ni, kita perlu betulkan. Supaya kita faham bahawa duit yang ada dalam kocek saya, duit ada dalam akaun saya, bukan saya punya. Walaupun saya mesti anggap itu saya adalah pemegang amanah. Cuba lihat dalam surah Al-Munafiqun. Ayat terakhir sekali, biasa imam-imam kita baca surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mungkin kita boleh huraikan lagi ayat dalam surah Al-Munafiqun ini dengan lebih lanjut lagi selepas ini. Kan, kita baru nak dengarkan apa kupasan sebenarnya dalam ayat tersebut. Baik, tapi sedang menonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, masih setia menantikan perbincangan. Dan kalau tadi kita dah kupas sedikit berkenaan dengan bagaimana mukadimah permulaan untuk sama-sama kita lihat ke mana perbincangan kita pada hari ini nak dibawa. Dan tadi Ustaz ada sebutkan berkenaan dengan surah Al-Munafiqun yang mana untuk kita kupaskan, untuk kita memahami apakah intipati di sebalik ayat tersebut. Bersama-sama kita dengarkan bersama Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Baik, Anas dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Tadi kita ada tinggalkan tuan-puan dengan satu ayat daripada surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang bermaksud, dan berinfaklah sebelum salah seorang di antara kamu atau sebelum kamu didatangi ajal mati. Bila tiba ajal, kamu akan minta supaya ajal itu ditangguhkan. Supaya apa? Supaya dapat berinfak dan tergolong dalam golongan orang-orang yang benar, yang membenarkan perintah Allah, yang membenarkan janji Allah. Dan Yazrin juga para penonton, kenapa ayat ini dia menyentuh infak secara khusus bagi mereka yang sedang sakaratul maut ataupun hampir nak meninggal. Doktor kata tak lama dah ni, kalau ikut ilmu doktor kata ni kita boleh bersiap-siap dah. Kan? Contoh kan. Jadi pak cik tu boleh bercakap lagi atau kita boleh bercakap lagi. Apa yang kita boleh buat? Benda yang paling senang. Kalau kita nak solat, kita kena bangun, ambil wudu, kiblat, mungkin kita tak boleh nak bergerak. Tapi benda yang paling senang, pakai lisan, infak, dermakan sebahagian harta yang ada. Panggil anak-anak, isteri, sebab ajar nak sampai kan? Kita dah tahu. Kita dah boleh, doktor dah bagi tahu dah. Kan? Dari sudut ilmu kedoktoran lah. Kata tak lama dah ni. Jadi pakcik ni pun atau insan ni pun panggil dan dia kata, ini tanah abah ada 5 ekar, 3 ekar abah nak bagi anak yatim. Atau 2 ekar abah nak nafkahkan. Duit abah, EPF abah ni, yang sebahagiannya 20% untuk untuk fi sabilillah. So benda yang senang boleh buat. Benda yang senang boleh buat iaitu derma ketika kita dalam keadaan bila ajal nak sampai. So itu dalam surah Al-Munafiqun ayat tu. Jadi untuk mengakis, tuan-tuan kena ingat, ayat itu duduk dalam surah Al-Munafiqun. Boleh jadi di antara ciri-ciri orang yang ada ciri-ciri munafik, dia tak suka berinfak.
Sebab orang munafik ni, bila para sahabat ni dengan Nabi SAW, bila mereka berinfak, keluarkan sebagian harta, bantu Nabi SAW untuk kembangkan Islam di Madinah, orang munafik kata, kenapa? Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Munafik ni kata kepada sahabat-sahabat yang bantu, iaitu di golongan Ansar. Golongan Ansar ni kan suka bantu Nabi. Kan golongan Ansar, iaitu penduduk Madinah. Bila Rasulullah dan sahabat berhijrah dari Mekah pergi ke Madinah, penduduk Madinah bantu Nabi SAW, bantu sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi golongan munafik ni pergi menghasut, jangan bantu. Jangan tolong. Disebabkan kamu tolonglah Muhammad jadi kuat. Jangan tolong. Biarkan Nabi Muhammad susah, kepapaan. Biar Nabi Muhammad itu dibenci. Supaya orang kata, sebab ikut Muhammadlah kami susah. Hatta yanfaddu. Jadi di antara sifat munafik ialah tak suka berinfak. Malahan apa-apa saja aktiviti untuk perkembangan Islam, untuk kemajuan Islam, orang lain berinfak, dia pula tak nak berinfak. Malahan dia pula pergi memberi satu andaian bahawa kenapa kita nak infak, apa sebab, biarlah cari duit, entah-entah dia orang ni semua ni, sedikit duit kita bagi, dia bawa. Jadi pelbagai andaian yang diberikan. Jadi yang ni semua kita kena berhati-hati. Itu di antara perkara. Tapi saya nak kembali balik pada hadis ni. Ada 4 perkara yang menarik dari Azrin, Ustaz nak sebut. Berkaitan dengan baju yang luas. Ulama sebut, kenapa dia sebut orang berinfak ni seperti dia pakai baju besi yang luas, selesa. Pertama sekali, itu menggambarkan Allah melapangkan kehidupan dia. Kehidupan dia lapang. Betul. Kita ada duit lebih, kalau tak duit lebih pun, cukup-cukup pun kita bagi orang lain, bagi orang makan, belanja orang, lapang hati. Betul. Lapang hati. Sebab manfaatnya duit aku ni untuk orang lain. Aku bukan seorang-seorang yang makan ni. Dapat orang lain menumpang rezeki saya. Masya Allah. Rasa lapang dah ada. Satu. Keduanya, Allah akan lapangkan pula rezeki dia. Lapang dah ada. Lapang pula rezeki dia. Dia bagi, datang. Bagi, datang. Itu yang disebut wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri pula rezeki daripada jalan tidak sangka-sangka. Dan Yazrin ingat tak ada satu hadis sahih, setiap pagi 2 malaikat akan turun. Dua malaikat. Satu malaikat doakan, dia kata Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Yang satu lagi malaikat bila kita masuk pagi-pagi ni, malaikat berdoa supaya orang yang berinfak ni rezeki dia diganti, ditambah. Yang seorang lagi yang tak nak bagi, malaikat ni berdoa, wahai Tuhan, musnahkanlah, hancurkanlah, sempitkanlah rezeki dia. Sebab itu saya dulu saya tak faham sangat. Saya tengok pagi-pagi kan, ada pula hadis lain situ, pagi-pagi sesiapa yang berinfak di pagi hari. Ada jemaah masjid yang saya tengok pagi-pagi, lalu ke masjid, kita nak subuh, sibuk-sibuk nak masuk masjid kan. Dia pergi kat tabung masuk duit. Saya kata, pagi-pagi dah masuk duit. Rupanya mereka ni dah nampak dah. Mulakan sebelum solat subuh, dia masuk dulu dalam tabung masjid. RM5, RM10, RM5, RM10. Sebab orang-orang ni, saya yakin dia dah dapat merasakan keluasan rezeki kerana berinfak di pagi hari. Subuh-subuh tu Subuh-subuh dia dah berinfak dah. Jadi kelapangan rezeki. Saya ada satu cerita masa di Masjidil Haram. Masa Masjidil Haram, saya tahun 1998 tengah baca Quran. Bila tengah baca Quran, ada seorang pakcik Afghanistan ataupun pakcik daripada Kazakhstan datang duduk sebelah saya. Dia pun baca Quran juga. Dia duduk berzikir, dia tak baca Quran, dia berzikir je. Dia tengok Quran yang kecil Ustaz pegang ni, dia senyum-senyum kat Quran. Dia senyum-senyum kat Ustaz. Ustaz pun selesai baca, Ustaz bagi kat dia Quran tu. Hadiahkanlah. Dia pun tengok, pakcik kata ambil. Ustaz kata ambil. Dia kata gini. Sebab saya tak faham bahasa dia orang Kazakhstan, saya orang Malaysia, jadi saya tak tahu bahasa dia. Ambil lah Ustaz. Saya kata hadiah. Dia pun seronok, dia cium-cium Quran tu. Okey. Lepas tu saya masuk, kata nak bagi apa kat pakcik, tak ada apa lah, dalam jubah ada RM10. Ambil RM10, saya sedekah kat pakcik tu RM10. Ini cerita sebab motivasi. Bukan nak cerita saya bagi duit. RM10. Ni masa saya belajar dulu, masa first degree RM10. Tu besarlah untuk saya, bagi RM10. Dia kata tak nak, kata hadiah ambil. Tak sampai 10 minit saya berjalan, saya jumpa orang kampung saya, dia bagi saya RM300. Wa yarzuquhu min haitsu la
Yahtasib. Yang ini satu cerita. Banyak cerita lain. Dan saya yakin orang di luar sana pun ada pengalaman-pengalaman bila dia berinfak, Allah ganti. Bila infak, Allah ganti. Yakin bahawa Allah itu ada. Walillahi khazainus samawati wal ard. Allah memiliki khazanah langit dan bumi. Jadi apa yang ada di langit, apa yang di bumi, semua itu milik Allah. Duit ni nothing lah bagi Allah. Betul tak? Tapi kalau itu yang menjadikan manusia ni kabur mata, sampai tak boleh nak berinfak, dia rasa sayang sangat, maka itu. Jadi dia akan rasa lapang, dia akan dimurahkan rezeki, dan itu juga gambaran bahawa dia akan dihapuskan dosa. Orang berinfak ni dosa dia dihapus. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bila dia dapat tutup semua, Azrin, baju besi tu, dia tutup semua, itu bermaksud orang yang suka berinfak, Allah akan tutup aib dia. Dia ada banyak Banyak. Simbolik Allah akan dia. Simbolik dia tu. Simbolik dia tu. Allah akan tutup pula aib dia tu. Orang yang berinfak ni Allah akan tutup aib dia. Orang yang tak infak tadi nampak terdedah tangan, baju tak cukup, nak masuk tak lepas. Jadi satu-satu Allah akan buka. Betul. Jadi maksudnya infak ni juga salah satu cara Allah menutup keaiban seseorang. Yang kelima, dia akan dibahagiakan, terasa bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Kan di akhirat besok ada pintu-pintu syurga ni. Banyak pintu syurga. Pintu syurga yang namanya pintu orang banyak puasa. Pintu orang jihad. Pintu ahlul Quran. Pintu macam ada salah satu pintu pula. Pintu orang yang suka berinfak. Suka berinfak. Orang yang suka berinfak ada satu pintu pula dia akan masuk. Sebab itu dalam satu riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar khalifah, dia boleh masuk mana-mana pintu syurga dia mahu. Sebab semua dia ada. Dia adalah seorang dermawan. Abu Bakar adalah seorang dermawan. Abu Bakar adalah seorang yang kuat beribadat, kuat berpuasa. Jadi semua Abu Bakar, mana-mana pintu, dia mana-mana pilih. Kita kalau dapat satu pun jadilah. Azrin, kan? Itu kita nak kejar. Itu gambaran bagi orang yang di baju besi, orang yang dermawan, yang gambaran baju besi luas. Kejap lagi kita akan sambung. Yang bakhil ni, kenapa baju besi dia sempit? Okey, baik Ustaz. Kalau kita dapat lihat tadi ada 5 sebenarnya Ustaz kongsikan kepada kita berkenaan dengan poin ataupun simbolik pada baju besi yang longgar dan sedap dipakai sebentar tadi. Yang pertama adalah berkenaan dengan lapang hidupnya, yang kedua lapang rezekinya, yang ketiga hapus dosa, yang keempat berkenaan dengan tutup aibnya, dan yang kelima bahagia dunia dan akhirat. Itu adalah apa yang dimaksudkan berkenaan dengan baju besi sebentar tadi, yang luas dan lapang, senang untuk dipakai. Dan sebelum kita pergi kepada yang seterusnya berkenaan dengan sifat bakhil ataupun apakah maksud di sebalik baju besi yang ketat itu, kita nak lihat dulu soalan di Facebook. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita, Puan Nur Ashikin Ahmad. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz, semoga dalam rahmat Allah, amin. Dan soalan saya, apakah dermawan ini hanya dikaitkan dengan harta sahaja? Terima kasih Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan terima kasih juga kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan, Puan Ashikin. Katanya adakah bila sebut dermawan ni hanya pada harta ataupun ada pada benda-benda lain Ustaz? Silakan. Ya, dermawan ini pertama sekali, kalau dalam hadis ni spesifiknya harta lah, berinfak. Maksudnya kita pun bincang bagaimana nak lahirkan lebih ramai dermawan, lebih ramai yang rasa cakna kepada orang lain, rasa bertimbang rasa. Betul. Dengan rezeki yang ada. Adakah itu saja cara saya dikira sebagai dermawan? Ada juga beberapa riwayat di sana seperti saya teringat ada sahabat-sahabat Nabi SAW, terutamanya Ahlus Sufah. Ini related dengan apa yang Puan Ashikin tanya. Ahlus Sufah ini termasuklah Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Auf, beberapa sahabat besar, contohnya Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan beberapa sahabat besar yang duduk di Sufah. Masjid Nabi ni, Nabi SAW di Madinah ni, dia ada Sufah. So sahabat-sahabat yang tak berapa banyak ada harta duduk di situ. Kebanyakan mereka hafal Quran dan juga hafal hadis-hadis Nabi SAW dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupkan majlis ilmu. Pada satu hari mereka melihat golongan dermawan dari kalangan muslimin di Madinah, mereka berinfak. Keluarkan rezeki, bagi orang susah, bantu. Timbul rasa cemburu dalam diri mereka.
Mereka berlari jumpa Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kami rasa sangat terkilan, kami rasa sangat cemburu. Mereka yang diberikan harta, mereka boleh berinfak, mereka boleh bersedekah. Kami ni tak ada apa-apa Rasulullah. Rasulullah kata, sebutlah subhanallah, itu juga sedekah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu juga sedekah. Tahlil la ilaha illallah, itu juga sedekah. Jadi paling tidak dermawan yang untuk diri sendiri adalah dengan banyak memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya boleh luaskan sikit. Kalau kita tidak boleh menderma, kita libatkanlah diri dalam aktiviti-aktiviti kebajikan. Saya ada tenaga. Betul kan? Tenaga saya pun saya boleh infak. Kan, saya cari siapa yang susah, ataupun saya ada NGO tertentu yang melibatkan bancian terhadap fakir miskin, terlibat dengan bantuan-bantuan kilat. So saya cuba libatkan. So itu juga merupakan salah satu aktiviti. Walaupun saya tak dapat berinfak, tetapi saya dapat membantu ke arah untuk meringankan bebanan orang lain. Dua benda. Pertama sekali, ganti dermawan ini. Kalau saya tak ada derma, saya tak ada apa untuk derma, saya banyakkan zikir. Sebab Nabi sebut itu juga termasuk dalam sifat dermawan. Kalau tidak akan cemburulah para sahabat ni kan. Macam Abu Hurairah, dia nak derma apa? Dia mungkin dia tak ada banyak harta. Kalau Ibn Abbas nak infak apa? Jadi sahabat-sahabat yang duduk di sofa, memang mereka bukan hartawan. Tapi Rasulullah kata, kamu juga akan standing dengan mereka sekiranya kamu beramal dengan zikir-zikir. Ya, saya sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah, termasuklah dalam infak yang dikategorikan. Yang keduanya, kita terlibat dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Betul. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi. Dan kalau kita tak boleh melakukan aktiviti yang dermawan itu, dapat satu sifat macam dermawan pun dah kira baik, seperti mana disebutkan tadi, berzikir dan suka pada benda-benda baik dan libatkan diri untuk membantu orang yang buat kerja-kerja untuk memberikan sesuatu kepada manusia. Semoga bermanfaat. Baik, kalau tadi Ustaz kongsikan kepada kita berkenaan dengan perkara di sebalik baju besi yang longgar tu untuk dermawan, dan sekarang kita nak dengarkan pula berkenaan dengan bagaimana apa di sebalik baju besi yang ketat itu, di sebalik sifat bakhil. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i Azrin dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Dia opposite je. Ya, kalau berlawanan. Opposite, berlawanan. Tadi Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang berinfak ni dermawan, Allah lapangkan dada dia. Kalau yang baju sempit tadi, gambaran Allah sempitkan dada dia. Sempit, rasa sentiasa sempit. Takut duit habis, takut hilang, nampak orang tu nak minta duit aku, orang tu nak ambil duit aku. Sentiasa rasa sempit. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala bila dia rasa sempit, keduanya Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezeki dia. Sebab doa tadi kan, malaikat doa kata Allahumma a'ti mumsikan talafa. Jadi rezeki dia tak berkembang, rezeki dia akan membeku dan rezeki dia akan dibawa divert ke jalan lain. Iya, Da'i Azrin. Tak percaya kan? Tengoklah banyak pengalaman kan. Kita ada duit sekarang, kita susah sangat berinfak, ada je masalah. Betul. Kereta lah, rumah lah, sakit lah. Satu lagi, Nabi SAW sebut, dawu mardakum bisadaqat. Rawatilah penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah. Saya bila baca hadis tu, saya terduduk. Hadis sahih. Maksudnya, apa yang Nabi SAW pesan ni? Apa yang Nabi SAW pesan? Supaya kita berinfak, kita bersedekah. Melalui sedekah itu kita dapat rawat penyakit. Macam mana tu? Maksudnya, seseorang yang dermawan, bila digunakan duit dia untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak pada jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah suka duit dia pergi ke mana? Pergi pada jalan-jalan yang baik. Jalan-jalan baik. Kalau pergi pada perubatan, apa yang dia dapat? Nampak kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala suka kalau duit dia pergi ke jalan kebajikan, dimanfaatkan oleh orang lain, bukan untuk perubatan-perubatan. Sebab ada perubatan yang memang mahal, kos-kos dia tinggi. Jadi Nabi SAW sebut, maka rawat dengan bersedekah. Jadi keduanya Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan rezeki dia. Yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri dia tidak dapat peluang untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Yang keempat, dia akan tergolong dalam golongan orang yang dihina di dunia dan di akhirat. Yang keempat, dia di dunia dan di akhirat. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak tutup keaiban dia. Sebab tangan terkeluar, betul, nampak,
jadi sempit. Jadi kalau dia jalan pun nampak macam robot, nampak tak cantik. Jadi kehidupan dia tidak disukai oleh orang lain. Tak ada orang sayang pada dia, tak ada makhluk yang suka pada dia. Sebab itu dinamakan haji bakhil. Orang semua lari daripada dia. Itu dia. Baik, itu apa yang disebalik berkenaan dengan baju besi yang ketat dan juga apakah yang dimaksudkan dengan bakhil yang dimaksudkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Saya kira penonton-penonton banyak terfikir berkenaan dengan minta-mintalah aku tergolong dalam dermawan dan bukan mereka yang bakhil. Tapi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Subhanallah, semangat dalam menyaksikan majlis ilmu pada pagi ini untuk dapatkan sesuatu yang bermanfaat berkenaan dengan apa yang kita bincangkan, topik pengajian hadis tentang dermawan versus bakhil. Dua sifat yang memang sinonim dengan manusia, tetapi yang terbaik di situ adalah dermawan dan yang paling kita takut adalah tergolong dalam mereka yang bersifat bakhil. Dan kalau kita dapat lihat juga berkenaan dengan bakhil dan kedekut, nanti sebentar lagi kita minta Ustaz kongsikan kepada kita sedikit berkenaan dengan mungkin ada beza di antara bakhil dan kedekut daripada sudut makna yang mendalam. Tapi sebelum tu, kita ambil dulu soalan di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz dari sahabat kita, Puan Nurul Huda Tajuddin. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, adakah seorang yang jahil tapi dermawan akan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari seorang yang alim tetapi bakhil? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih juga kepada sahabat kita Puan Nurul Huda Tajuddin. Satu soalan yang satu tamparan hebat katanya tadi. Jahil tetapi rajin memberi, tetapi ada pula yang alim tetapi bakhil dalam kehidupan. Bagian Ustaz, silakan. Ya. Dia dua sifat yang berbeza. Dua-dua ada pro and con. Betul. Kata orang tu. Ada untung, ada rugi, ada betul dan ada salah. Jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan adalah sifat terpuji dalam Islam. Kalau seseorang itu dia jahil tapi dermawan, tapi Allah pujilah sifat dermawan dia tu. Allah puji sifat dermawan dan akan jatuh pandangan Allah Subhanahu Wa Taala pada sifat dermawan. Sebab itu ada orang kadang-kadang kita tak nampak dia alim, tak nampak dia ni warak, tetapi dia suka bersedekah. Dan rezeki dia bertambah-tambah. Dia nampak benda tu. So dermawan. So orang ni dia Allah Subhanahu Wa Taala lihat dari sudut sifat dermawan sebab salah satu sifat terpuji yang ada dalam diri dia. Kalau dia tak solat, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala terhadap individu tersebut, sebab itu hak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala seorang yang alim tapi dia bakhil, dia bukan dermawan, ini tak kenalah dengan sifat alim dia tu. Betul. Di mana dia alimnya kalau dia tak faham selok belok dari sudut tuntutan agama. Dia kalau seorang alim mesti dia tahu dalam kerangka kealiman dia tu adalah kesempurnaan kealiman dia ialah dengan berinfak, menjadi seorang munfik. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim, bagaimana mereka berinfak harta benda mereka pada jalan Allah. Kita lihat Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana dia berinfak sebagian besar harta dia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ramai kawan-kawan yang saya kenal, mereka suka berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah murahkan rezeki mereka. Jadi menjadi seorang yang alim tapi tidak berinfak, maka dia akan disempitkan rezeki. Dia akan disempitkan rezeki. Mustahillah seorang alim ni dia tak jumpa sepotong hadis pun dia tak jumpa mengenai kelebihan bersedekah. Alim apa? Contohnya kan. Jadi takkan tak jumpa hadis yang contoh 7 golongan yang Allah Taala beri naungan. Sab'atun yazilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. 7 golongan yang Allah bakal beri naungan di bawah aras di padang mahsyar, di mana ketika matahari paling hampir dengan kepala manusia.
Orang-orang yang 7 golongan akan diberi naungan. Siapa salah satu golongan tersebut? Ialah orang yang berinfak. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya tak ada siapa pun tahu apa yang dia bagi. Jadi itu kan termasuk dalam amalan yang terpuji. Takkan ayat Quran tadi tu masalul ladzina yunfikuna tak jumpa. Kan kelebihan Allah ma'ati munfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa, takkan kita tak jumpa. Jadi dia tak selari dengan sifat pemurah atau dermawan, tak kena dengan sifat alim tadi tu. Kalau dia tak nampak ada sifat dermawan. Satu mungkin nampak kelainan kat situ bila mana bakhil dan alim itu duduk di dalam satu diri manusia, dua sifat yang tidak boleh ada bersama. Kadang-kadang Azrin, manusia ni dia nak apa sebenarnya? Dalam hidup dia nak apa? Sorry. Dia nak apa sebenarnya? Ada orang bila dia dapat duit, dia ada rezeki lebih, dia suka lebih kepada kehidupan yang luxury life, kan? Keretanya, jamnya, bag dia, handphone dia, kan, cincin. Dia ada luxury life. So dia suka habis kat situ. Kita tak kata salah, tetapi sifat dikala ada orang yang lebih memerlukan, kita bersifat lebih daripada yang perlu. Sebab itu dalam Islam dia ada tabzir, dia ada israf. Bazir, wala tubadzir tabzira, israf, satu lagi israf. Tabzir ini maksudnya saya cukup 2 kereta tapi di rumah saya ada 3 kereta. Saya 2 orang aja dengan isteri saya tapi ada 3 kereta. Itu namanya israf. Lebih teruk daripada bazir. Israf ini kan lebih. Saya 2 orang aja kat rumah, cukup sebiji kereta tapi saya 2 kereta. Itu bazir lah. Bazir. Jadi bazir dengan israf. Kadang-kadang orang kita dia daripada bazir dia pergi israf. Yang mana Allah tak suka, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazir ini kawan-kawan syaitan. Jadi kadang kita nak fikir, takkan tak ada simpanan untuk akhirat. Saya ni nak kata tahajud taklah hebat tahajud. Saya ni bukanlah seorang yang setiap hari baca Quran 2-3 juzuk. Saya ni bukanlah. Jadi saya ni kena cari jalan, laluan untuk saya dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak saya ada benda yang saya simpan di dunia ini untuk saya tuai di akhirat. So saya mesti jadi manusia yang jangan anggap bahawa bila jadi orang alim ni, semua yang ajar tu kemudian you akan tuai dekat akhirat. Belum tentu lagi. Sebab senjata paling bahaya, apa yang saya ajar saya buat tak? Betul. Saya ajar, saya buat tak? Kadang ajar besok dekat bila kita naklah berinfak adalah tiba tengok orang miskin kat tepi jalan, buat tak tahu jalan. So tak kena lah. Betul tak? So dia mesti melihat bahawa kesempurnaan hidup ini seperti mana Hisham Talib sebut, dia seorang pemikir Islam, orang Iraq duduk di Amerika. Dia kata kesempurnaan hidup seorang Muslim bukan duduk di atas sejadah pegang tasbih baca Quran, bertahajud dan juga sujud 24 jam. Seorang Muslim yang baik adalah sentiasa melakukan perubahan persekitaran dia. Dia mesti buat perubahan. Kalau dia ada rezeki, dia mesti cari jalan untuk berinfak. Sebab dia tahu, dia 2 je rezeki kita ni. Apa yang kita belanja semua habis. Da'i Azrin. Betul. Apa yang kita infak, itulah kita punya dekat akhirat besok. Kan dia stop macam tu je dulu. Baik, terima kasih Ustaz berkenaan dengan jawapan yang diberikan sebentar tadi. Apa yang dibelanjakan akan habis dan apa yang diberikan itulah yang bakal dituai di akhirat sana. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i dan Ustaz. Ya, siapa di sana? Saya Siti Zubaidah dari Al-Ustaz. So, Siti Zubaidah dari Al-Ustaz. Ya. Baik, soalannya puan? Saya nak tanya, saya ada ni pendapatan saya pincin suami kan. Lepas tu selalu saya pergi bank, saya jumpa lah orang mengaji ke, ataupun kanak-kanak ke, ataupun orang cacat saya sedekah tak banyak lah Ustaz. Kadang RM1, RM2 saja, ataupun saya nak motor balik, saya jumpa orang dalam tepi jalan, tak kira lah siapa pun saya sedekah RM1, RM2. Asalkan itu jadi sedekah untuk kebajikan suami saya di akhirat ataupun macam infak. Macam mana? Puan? Tak, macam saya dapat duit pincin. Selalu saya pergi di bank lah, saya tekan macam 21 ataupun 22 bulan. Saya sedekah lah kat orang untuk orang ngaji depan bank ke, atau kanak-kanak ke yang duduk di sekeliling bank lah.
Okey. Ataupun orang yang tak berapa soman kan saya sedekahlah RM1, RM2 kan. Atau kalau balik tu saya selalunya jumpa orang jalan kaki yang daim lagi kita tengok tua ke ataupun tengok seribu tu saya sedekahlah RM1, RM2. Ataukah itu jadi kebajikan suami saya di sana ataupun infak bagi saya. Baik, terima kasih Puan. Ya, Assalamualaikum Tak Ni dan Ustaz. Ya, Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Siti Zubaidah dari Al-Ustaz. Saya teringat ni cerita masa-masa ni. Kan cara cakap tu lebih kurang tu, kan. tu dia. Betul-betul. Baik, sidang penonton tadi soalan yang ditanyakan sebentar tadi bila mana kita ringkaskan apa yang diberikan itu adakah pahala infak itu mengalir untuk suaminya yang empunya wang. Silakan. Soalannya sangat bagus. Ya. Sebab apa Da'i Azrin? Puan Zubaidah tanya daripada walaupun Al-Ustaz. Dia pencen dekat Malaysia ni ramai yang dapat pencen. Ramai yang dapat pencen. Apa yang ditimbulkan oleh Puan Siti Zubaidah ni, bila dia pergi withdraw duit suami dia, duit pencen, dia dapat duit pencen. Bila dia ambil duit pencen tu, dia balik, dia nak keluar bank tu, dia nampak ada orang miskin atau ada peminta sedekah. Dia berilah RM1, RM2. Lepas jalan tengok ada orang tak siuman, bagi pula RM1, RM2 kan. Dia sebut kat kita RM1, RM2 lah. Mungkin dia bagi RM10, RM20. Wallahualam. Kan. So, maksudnya dia rasa rezeki suami yang duit pencen suami dia tu sebahagiannya diinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat yang sangat-sangat terpuji. Saya menyeru kepada kepada yang masyarakat di luar sana yang ambil pencen suami ataupun suami ambil pencen isteri kan. Cubalah fikir sebahagian pencen itu untuk buat infak. Mesti suami dapat sebab duit itu duit suami dia. Duit itu sebabkan arwah kerja dulu, kan dia kerja, so dapat pencen. So pencen kelayakan itu, pencen itu adalah hak suami dia. So dia sebagai pemegang amanah. Kalau dia ada anak-anak, dia ada anak yatim ke, ada anak dia lah, anak dia sendiri atau yatim dan sebagainya, maka rezeki itu digunakan untuk ahli keluarga. Dalam masa yang sama, kalaulah rezeki itu dilihat ada lebihan, maka dia berinfak. Pasti suami dia akan dapat. Betul. Kan? Dia kadang-kadang kan, masa suami dia meninggal, bukanlah orang senang. Sekarang anak-anak dah besar, semua dah masuk isi, semua dah kerja. Dah senang, anak-anak pun setiap bulan bagi duit, ada rezeki, pencen suami pun dapat. So, duit pencen suami itu mesti dimanfaatkan untuk sebahagiannya untuk jariah. Ini saranan saya lah. Sebab mungkin masa arwah masih hidup. Azrin tengok macam ni. Mungkin masa arwah hidup, duit dia cukup-cukup je. Duit cukup-cukup je untuk belanja rumah, untuk besarkan anak. Jadi tak ada peluang untuk buat infak. Betul tak? Betul. Sekarang, anak-anak arwah dah besar. Duit pencen dapat, anak-anak pun bagi duit. So, masa inilah nak digantikan balik yang apa dulu yang arwah tak sempat buat. Itu realiti dia. Jangan ambil saja tapi tidak ada melihat apa yang kita boleh manfaatkan. Wakaf lah. Cuba buat wakaf, ambil duit arwah ni kan, sebagainya saya nak buat wakaf lah. Sebagainya saya nak bagi rumah anak yatim lah. Ada komitmen bulanan. Yang mana insya-Allah dengan demikian arwah juga akan dapat manfaat. Sebab duit tu dia yang punya kan. Walaupun dia tak ada sebut ke apa kan, tapi kalau kita dah tolong buat untuk dia tu, mungkin akan mengalir juga pahala untuknya, pahala dermawan itu kepada mereka yang empunya wang tersebut. Baik, sidang penonton, semoga sifat itu ada pada diri kita. Baik, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita nak sambung lagi perbincangan kita selepas ini. Jangan teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Baik, keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak sambung perbincangan kita dan banyak soalan-soalan yang kita terima dari penonton-penonton yang bertanyakan berkenaan dengan sifat dermawan dan juga bakhil yang mungkin ada yang terfikir pada pagi ini. Selama ni mungkin dia rasakan dia adalah seorang yang dermawan tapi mungkin juga termasuk dalam golongan yang bakhil kerana mungkin ada sifat-sifat itu di sebaliknya. Rajin memberi tetapi ada juga bahagian yang mungkin dia kedekut kepada sebahagian yang lain. Sebentar lagi kita akan bawakan perbincangan berkenaan dengan soalan itu. Tapi sebelum tu, kita nak ambil soalan dahulu di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz dari sahabat kita, Tuan Muhammad Yusof Abdul Rahman. Baik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, adakah status dermawan hanya digolongkan kepada golongan yang suka bersedekah secara formal sahaja, seperti sentiasa memberi sedekah kepada masjid ataupun anak yatim? Adakah sedekah secara senyap-senyap ataupun sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain dianggap dermawan ataupun bakhil, Ustaz? Jadi terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk pencerahan, Ustaz. Silakan. Ya. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya soalan bahawa macam mana ni kita ni nampak orang yang bagi secara formal. Secara formal, ada acara, ada seremoni. Adakah itu saja dikira sebagai dermawan atau orang yang bagi senyap-senyap juga dikira sebagai dermawan? Di antara dua tu, dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Saya nak buat secara seremoni, saya nak bagi bantuan, ada acara, serahkan replika, cek, mock cek yang besar, boleh. Tapi dengan niat, bukan untuk menunjuk. Bukan untuk menunjuk kepada orang lain. Kan? Dan kita pun yang melihat bila orang tu pegang mock cek besar, dia derma 500,000, kita kata, tunjuk-tunjuklah tu. Yang kita sibuk kenapa? Kita pula judge orang tu. Boleh jadi orang tu buat, dia nak mungkin juga dia buat demikian itu untuk encourage, untuk motivatekan orang lain buat benda yang sama. Aku boleh bagilah, syarikat aku boleh bagi 500 lah. Engkau orang pun boleh bagi kan? So, umpamanya begitu. Jadi secara tidak langsung dia adalah satu galakan kepada orang lain. Kalau itu niat dia, semoga dengan pemberian ini orang lain juga terpanggil untuk sama-sama bersedekah. Kalau itu niat dia. Tapi kalau niat dia, tengok aku nak bersedekah ni, hampa ingat apa? Kalau menunjuk, salah jadinya. Boleh. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan sekiranya pemberian itu untuk menggalakkan orang lain. Sebagai motivasi untuk orang lain. Baik, satu. Yang keduanya persoalan yang ditanyakan oleh sahabat kita tadi, kalau beri sembunyi-sembunyi, adakah dikira sedekah, dikira dermawan? Ya, dermawan juga kalau diberi sembunyi-sembunyi. Kan dalam 7 golongan yang Nabi SAW sebut, salah satu golongan akan diberi naungan adalah mereka yang berinfak, tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Jadi bila tangan kiri tak tahu, tangan kiri itu ada anggota badan kita sendiri. Betul. Maksudnya, kita sendiri lepas bagi, kita lupa dah. Kita lupa dah, satu. Keduanya, isteri kita pun tak tahu. Anak kita pun tak tahu. Tak ada siapa tahu. Saya berinfak tu. Jadi ini juga termasuk sifat dermawan. Jadi sama ada kita buat secara terang-terang atau kita buat secara sembunyi-sembunyi, asalkan dimanfaatkan kepada orang yang memerlukan. Dermawan. Saya bila Ustaz sebut tadi berkenaan dengan bila kita bagi satu benda tu, kita pun dah tak ingat dah apa yang kita buat. Sebab saya teringat ada satu ayat tu menyebutkan, ingat kebaikan orang pada kita tetapi lupakan kebaikan kita pada orang. Kan. Baik. Okey, soalan seterusnya di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Tuan Sairul Nizam. Baik. Soalannya, Assalamualaikum, apa pandangan Ustaz tentang suami yang dermawan pada isterinya tetapi bakhil kepada ibu bapanya? Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum, Tuan Sairul Nizam dari Taiping, Perak. Terima kasih Tuan Sairul Nizam. Soalan yang cantik juga dan mungkin Ustaz boleh selitkan juga berkenaan dengan kalau Tuan Syarul Nizam tadi sebut berkenaan dengan dia dermawan kepada isterinya tetapi kedekut ataupun bakhil kepada ibu bapanya. Ustaz boleh selitkan juga ada orang yang dermawan kepada orang di luar rumahnya dengan kawan-kawan dan sebagainya tetapi kedekut kepada isterinya, anak-anaknya, ahli keluarganya. Silakan Ustaz. Ada dua kategori manusia. Ya. Kategori pertama, dia seorang dermawan kepada isteri tapi bakhil kepada ibu bapa. Mana boleh? Tak boleh lah. Tak boleh, Ustaz. Tak boleh.
Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran berapa kali Allah Taala sebut buat baik pada ibu bapa kan? Buat baik pada wasayna insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dalam surah surah apa yang lupa dah saya. Dalam Al-Quran dia patutnya Al-Quran lah. Allah Subhanahu Wa Taala pesan supaya bila kita ni di Allah wasiatkan kepada kita supaya berbuat baik kepada kedua bapa. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsana. Ibu dia mengandungkan dia dan melahirkan dia susah payah dan menyusukan dia dan tempoh 30 bulan. Kemudian apabila dia sampai besar, falam balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Bila sampai umur 40 tahun, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan, auzi'ni. Maksudnya kurniakan aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi, supaya aku dapat bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah kau berikan. Persoalan pertama sekali, Da'i Azrin dan juga para penonton, kenapa ayat itu sebut bila sampai umur 40 tahun? Apabila sampai umur 40 tahun. Saya nak relate dengan soalan yang soalan tadi tu. Bila sampai 40 tahun. Bukan 30 tahun, bukan 50 tahun, bukan 20 tahun. Kenapa 40 tahun? Sebab umur 40 tahun adalah umur kematangan seorang lelaki, sama ada dalam bekerja ataupun dalam membangunkan rumah tangga. Bila seorang itu, lelaki itu dia umur 40 tahun, dia sudah ada isteri, dia sudah ada 2-3 orang anak, mungkin jawatan dia pun sudah, dulu dia masuk kerja sebagai pegawai biasa. Masa umur 23 tahun, 24 tahun. Sekarang sudah 40 tahun. Mungkin dia sudah jadi senior eksekutif. So, komitmen dia bertambah. Anak dia daripada sekarang umur 40 tahun, anak dah 3 orang. Kan isteri. Jadi, kesibukan itu jelas ketika umur dia 40 tahun. So kan, your age ataupun your life begin at 80. At 40. 80 pula. 80 tu dah arwah dah. Lambat sangat. Maklumlah, kita orang kampung tak berapa pasir cakap orang putih. Jadi umur 40 tahun tu, your life is begin at 40. Sebab dia dah matang. Sebab itu Allah pesan kepada kita, bila kalau umur 40 tahun, mat, kau sibuk dengan keluarga, kau sibuk dengan anak, kau sibuk dengan kerjaya, kau sibuk dengan kemasyarakatan, tapi jangan kesibukan itu menyebabkan kau lupa pada ibu bapa. You see? Betul. Mungkin masa umur 20 tahun, tiap hari telefon mak, telefon ayah. 25 tahun, tiap minggu balik, tanya khabar. 40 tahun, bila 40 tahun, berapa kali telefon mak ayah? Sekali sekala, 2 minggu sekali, mak telefon, katalah, minta maaf mak sibuk. Kan? Kalau masa 20 tahun tu, pagi telefon, tengah hari telefon, petang telefon, malam telefon, habis-habis telefon. Nampak kan? Betul tak? Betul kan? Ini realiti. So sebab itu Quran, dia gambarkan suatu realiti. Bila umur 40 tahun, jangan disebabkan kesibukan kehidupan kamu tu, lupa pada mak bapak. Nampak kan? Satu. Jadi, kalau itu keadaannya, mana boleh seorang suami hanya dermawan kepada isteri dengan mengabaikan ibu bapa. Itu sudah salah. Sebab syurga tu, kedua-dua insan itu tiket to enter the heaven. Laluan untuk masuk syurga. Apa-apa pun, mak ayah dulu, baru isteri. Serius cakap. Apa-apa, mak ayah dulu. Isteri, isteri boleh ada, boleh tak ada. Mak bapak tak boleh macam tu. Mak ayah tak boleh macam tu. Dia mak ayah ni sampai ke akhirat. Isteri kita, belum tentu dia akan cari kita ke akhirat. Tapi mak ayah akan cari kita ke akhirat. Tak ada kata kita ni anak derhaka. Contoh kita tergolong anak derhaka. La samahallah. Semoga Allah jauhkan kita. Mungkin kita anak derhaka. Dekat akhirat besok, mak akan diperlihatkan. Wahai ibu, itu anak kamu, disebabkan kamu tak maafkan dia, dia jadi anak derhaka, aku nak humban dia neraka. Sekarang, malaikat nak bawa dia humban neraka. Jangan Tuhan, jangan. Aku maafkan semua dosa-dosa dia. Anakku jangan dimasukkan neraka. Walaupun ibu dah terkilan lama dekat dunia, dekat akhirat, ibu sanggup lagi minta tarik anak dia, jangan masuk neraka. So ini ibu, takkan ibu itu tak nak diinfak. Tidak akan menjadi papa kedana seorang anak bila menjadi dermawan kepada ibu bapa. Ingat, tiada doa yang lebih mustajab melainkan doa ibu bapa. So takkan tak mau. So suami hendaklah bersifat dermawan kepada ibu bapa, kemudian kepada anak dan isteri. Itu penting. Betul. Jangan main-main.
Dan ada juga suami ni, yang kategori kedua Da'i Azrin tanya, dia kat luar nampak pemurah. Kat rumah isteri minta RM10 nak beli ikan kembung kena tengking. Balik-balik duit, balik-balik duit. Minggu lepas bagi dah. Minggu lepas bagi RM50. Minggu ni minta RM5. Mana cukup? Sekarang ikan kembung pun dah RM28 sekilo. Oh, 28 saya. Contoh, Nampak sangat jarang beli. Ini cerita saya pergi beli ikan bulan 5. Belum tahu lagi yang latest berapa. So nak beritahu, dekat suami dengan isteri tak boleh nak bersifat bakhil. Di luar nampak pemurah, dengan isteri ada tanggungjawab. Banyak juga email saya tanya, Ustaz nanti dalam ceramah Ustaz pesan-pesan lah kat suami-suami ni supaya berinfak, bagi sedekah, bagi bantu isteri kat rumah. Betul lah saya bekerja ya Ustaz. Satu lagi pula stigma, satu lagi pula sifat orang kita ni. Bila isteri bekerja, suami take for granted. Awak dah kerja kan, duit awak ada kan, awak pakai duit tu. Tak boleh. Mana boleh suami lepas tangan tanggungjawab? Oi, saya nak kereta, saya... Tak, tanggungjawab. Bagi makan, bagi tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesihatan. Semua di atas tanggungjawab suami. Walaupun isteri kerja. Saya mesti jaga standard saya. Saya ni suami, saya ni lelaki. Saya ketua rumah tangga, saya yang bertanggungjawab. Untuk memastikan semua itu anak isteri saya dapat. Betul. Mana boleh jadi seorang suami, you lepas tangan. Tak boleh. You kena bertanggungjawab. Sebab you dah ambil dengan nama Allah, you kena tanggungjawab dengan nama Allah ke atas isteri dan anak-anak. Jadi, macam ni. Jangan anggap bagi luar saja kita dimurahkan rezeki. Bagi isteri rezeki pun, rezeki kita murah juga. Betul. Kan? Terima kasih bang, semoga murah rezeki abang. Mustajab doa tu. Anak-anak bawa pergi belanja kan? Anak-anak, saya kadang bawa anak-anak pergi belanja kan? Makan, okey nak beli apa beli. Bang, semoga rezeki abah murah bah. Anak-anak kita doakan, isteri kita doakan. Kita kadang-kadang yang ni kita terlepas pandang. Jadi doa mereka itulah yang disebab kita murah rezeki. Sebab Ustaz yakin Da'i Azrin, bukan Tuhan murahkan rezeki saya ni bukan sebab saya, bukan sebab saya. Sebab di rumah saya ada 6 orang anak kecil. Saya ada 6 orang anak dan saya ada isteri. Mungkin disebab itu Tuhan kata dia ni ada banyak tanggungjawab, aku murahkan rezeki. Mungkin. Ada anak-anak kecil yang tidak berdosa di rumah kan Tuhan murahkan rezeki saya. Jadi kita tumpang rezeki anak isteri sebenarnya. Secara tidak langsung. Jadi janganlah bersifat bakhil pula dengan ahli keluarga. Sebab orang yang memberi makan isteri juga dikira dermawan. Belanja isteri juga dikira dermawan. Jangan kita pakai cantik-cantik bagus-bagus, isteri Allah kesian. Kan dia juga merupakan gambaran cerminan untuk suami. Bila isteri pakai elok, segak, pakaian cukup, lengkap. Jadi itu juga adalah gambar isteri. Orang tengok pandai suami dia jaga. Betul. Tu yang selalu orang sebut tu rezeki anak, rezeki kahwin kan. Kan. Baik. Okey, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz dengan Da'i. Salam. Ya, siapa di sana? Waalaikumsalam. Okey, nama saya Fazura daripada Putrajaya. Oh, Fazura dari Putrajaya. Silakan buat. Okey. Macam ni, untuk zakat kita wajib bila bulan puasa nak raya kan, sebab itu dalam buku Islam kita. Macam mana pula kalau dalam gaji di sebelah potongan tu kita dah siap-siap bayaran zakat. Adakah zakat itu dikira sebagai infak? Ataupun itu hanyalah kita punya, sebab saya ada, dia bukan kategori zakat pembayaran. Dia tu adalah saya sendiri yang isi borang untuk buat mohon pemotongan dah tiap-tiap bulan daripada start saya mula kerja sampai sekarang. Adakah potongan yang dikategorikan zakat itu sebagai infak? Ataupun ia hanyalah zakat biasa? Okey, baik. Terima kasih, Puan. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih untuk soalan yang ditanyakan. Kalau dapat kita fahami soal tadi, dia ada dua. Satu, dia kata yang dipotong itu bukanlah zakat pendapatan, tapi ada yang lain. Mungkin katanya itu mungkin potongan untuk infak ataupun sebagainya. Jadi macam mana, termasuk ataupun tidak? Terima kasih Puan Fazura daripada Putrajaya sebentar tadi. Soalannya sangat bagus. Sebab mungkin ada sedikit kekeliruan. Potongan gaji ini adakah dianggap sebagai infak ataupun zakat? Kalau kita isi borang maksudnya kita buat declaration ataupun kita mengautoriskan majikan untuk kita dipotong gaji zakat.
Itu dipanggil zakat pendapatan. So setiap bulan saya punya gaji, saya dapat, katakan saya dapat 10,000 gaji saya. So berapa calculation, berapa taksiran zakat daripada gaji pokok saya tu. So di situlah dia potong sama ada 600. Dia akan kira mungkin RM300, RM400. So balance daripada itu barulah pergi pada LHDN. So saya dah selesaikan saya punya tanggungjawab zakat, balance tu saya boleh bayar LHDN. Dan maksudnya lembaga hasil dalam negeri, saya punya income tax. Ataupun keseluruhan kiraan itu, katakan dia dalam 10,000 tu dia kena bayar income tax dalam RM700. RM700. So RM700 tu dia terus semua bayar zakat. Itu pun boleh juga. Dia bayar RM700 terus bayar pada zakat. So dia dapat exemption daripada lembaga hasil dalam negeri, income tax dia lepas. Boleh juga dipilih dua-dua method. Metod pertama sekali dia bayar zakat, yang lebih tu dia bayar LHDN, ataupun kesemuanya dia bayar zakat. So itu dikira sebagai zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Adapun yang kita bayar bulan puasa itu di zakat fitrah. Cuma puan, saya nak jelaskan juga infak dengan zakat. Kalau dalam Al-Quran, infak ni dia masuk sekali dalam zakat. So alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya zakat dan infak ni dia masuk dalam satu kategori. Kalau ikut setengah ahli tafsir. Jadi boleh juga jadi bahawa saya punya zakat, saya bayar zakat, lepas tu saya nak berinfak pula. Oh Ustaz, saya dah bayar zakat saya 300 kiraannya, tapi 100 saya nak bayar ekstra. Itu dikirain infak. Tapi zakat kena lepaskan dulu. Adapun untuk keseluruhan pendapatan setiap tahun, kalau tiap-tiap bulan kita dah bayar zakat pendapatan dan juga LHDN, hujung tahun kita tak adalah, kita kosong. Kita kosong. Tak ada pembayaran, tak ada tuntutan. Tapi tak dia kata kita ni memang ada simpanan, kita ada pelaburan. Jadi keuntungan-keuntungan tersebut juga kita perlu melihat kepada kiraan dan juga pembayaran zakat. Tapi kalau yang ni dikira pendapatan, zakat pendapatan, puan telah melaksanakan satu tanggungjawab dan lepaslah daripada tanggungjawab tersebut. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan kekeliruan sebentar tadi yang ditanyakan oleh Puan Fazura sebentar tadi berkenaan dengan potongan siap untuk derma dan juga infak. Baik Ustaz, mungkin ada sedikit di hujung-hujung ni Ustaz untuk kita tanyakan kepada Ustaz. Mungkin ada lagi yang tertanya-tanya berkenaan dengan makna sebenar ataupun di sebalik derma, infak dan juga wakaf Ustaz. Silakan sedikit untuk pencerahan. Dia semua derma ni benda besar. Dalam derma ni dia ada infak, dia ada wakaf. So mungkin kita kata seorang dermawan dia adalah seorang yang suka berinfak, seorang yang suka memberi mengikut kemampuan dia lah. Kalau wakaf ni termasuk juga dalam sifat dermawan. Wakaf ini dia ada dua jenis kan, dia ada wakaf tunai, dia ada wakaf harta. Maksudnya kalau wakaf tunai ni saya bagi RM50 setiap bulan. Itu wakaf saya yang akan dapat sijil. Ataupun saya bagi wakaf RM1,000, ataupun saya dapat satu pampasan jumlah wang, saya wakafkan RM100,000, RM10,000 kepada Perbadanan Wakaf. Itu satu. Ada juga saya ada tanah 50 ekar, 10 ekar saya nak wakafkan. Itu harta, wakaf, harta. Itu wakaf. Tapi dia masuk dalam sebahagian daripada amalan berinfak. Termasuk amalan berinfak. Zakat adalah tanggungjawab yang perlu kita laksanakan dari sudut pendapatan ataupun harta benda mengikut nisab dan juga haul yang telah ditetapkan oleh lembaga zakat negeri masing-masing. Manakala dermawan ini lebih besarlah. Boleh jadi lepas dia bayar zakat, lepas dia berinfak, dia ada jiran-jiran yang susah. Setiap bulan dia ada komitmen dia bantu. Itu sifat dermawan dia. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan mungkin ada yang masih keliru berkenaan dengan istilah-istilah dermawan, derma, infak dan juga wakaf itu, dan Ustaz berikan kepada kita pencerahan tadi. Mudah-mudahan beroleh manfaat dan tidak keliru lagi. Baik, sedang penonton, banyak lagi kita nak kupaskan, tetapi kita nak berakhir di sini dahulu di TV3 dan saksikan sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru yang masih setia menyaksikan 30 minit sambungan di TV9. Sambungan untuk sifat, dua sifat, dermawan versus bakhil. Banyak kita kongsikan kepada anda sebentar tadi dan mudah-mudahan beroleh manfaat. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin ada yang terlepas untuk menyaksikan pada pagi ini. Kongsikan ilmu yang anda catat di buku nota anda, sebarkan manfaatnya. Baik, soalan seterusnya kita nak ambil di Facebook. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita, Roshafizah Nawi. Roshafizah Nawi, baik betul ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, sekiranya seseorang tu ada pangkat yang besar dan dengan pangkat yang dia ada, dia salah guna untuk membantu saudara mara dia dulu. Walaupun ada orang lain yang lebih layak mendapat bantuan. Contohnya, pemberian zakat atau bantuan beras kepada orang kampung. Apakah hukum orang yang mempunyai pangkat itu, Ustaz? Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan. Dan bagaimana Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan situasi ini, Ustaz? Silakan. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan disebabkan kamu tidak menyukai sesuatu kumpulan, sesuatu kelompok, kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlakulah adil, sesungguhnya berlaku adil itu adalah hampir kepada takwa. Dalam situasi yang ditanyakan oleh sedari kita tadi, bagaimana seorang ketua ataupun seorang yang ada pangkat, dia lebih mengutamakan sanak saudara dia dalam memberi infak. Kalau ada sifat tersebut, dia telah pecah amanah. Dia tidak menggunakan amanah yang dia galas untuk menunaikan tanggungjawab dia kepada orang kampung ataupun orang-orang yang lebih memerlukan. Orang-orang macam ni besok dekat akhirat bertanggungjawablah sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya, kalau ada betul, contoh saya sebut kalau dari perspektif pengurusan zakat. Kalau betul ada di kampung 10 orang fakir miskin yang patut dapat bantuan, dalam 10 orang tu memang nama semua fakir miskin betul. Yang 10 orang ni, dan ada beberapa orang lain yang tidak dimasukkan disebabkan bukan kawan dia, bukan kenan dia, bukan sanak saudara dia. Jadi yang tak masuk ni, dia boleh mengadu pada amil. Dia boleh jumpa amil, dia boleh beritahu pada amil, atau dia boleh beritahu kepada pegawai zakat di daerah masing-masing bahawa mereka tak dapat bantuan yang sepatutnya disalurkan. Itu juga boleh salah satu jalan. Kita tak boleh nak menunggu saja orang tak sampaikan. Jadi kena ada langkah yang berstrategi lain. Kalau betul tak sampai, kita boleh panjangkan. Sebab kalau di sebuah kampung katakan ada 10 orang asnaf, Azrin. 10 orang asnaf, nama asnaf fakir miskin ini akan ada dalam data zakat. So based on 10 orang inilah zakat akan riliskan bantuan. So kalau rilis bantuan untuk 10 orang ni, maka 10 orang ini mesti dapat terima. Kalau tak ada nama, kalau tak ada dalam senarai, dalam data fakir miskin tak ada, dia kena bagi tahulah. Amil kena jumpa dengan amil, bagi tahu nama kita kena masuk ke dalam sistem fakir miskin supaya nama kita termasuk dalam penerima bantuan zakat. Itu di antara cara dari sudut. Kadang-kadang begini, kita terlepas pandang dari sudut pentadbiran, pengurusan yang saya kira perlu juga diambil maklum, dan para amil kena bertanggungjawablah terhadap ahli Korea masing-masing atau pembantu amil, penolong amil di Korea-Korea tertentu, di Korea-Korea yang yang mereka bertugas harus mengenal pasti fakir miskin yang asnaf patut dapat. Tapi soalan tadi tu, kalau ada ketua kampung ataupun mana-mana pemimpin tertentu yang ada pangkat besar, dia tak bagi, hanya dia bagi pada ahli keluarga, maka itu adalah pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan kepada dia. Dan disebabkan dia ada fakir miskin tak dapat bantuan, besok dia kena bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan tidak amanah. Betul. Baik, berhati-hati bagi mereka yang diberikan amanah, diberikan tugas untuk memberikan bantuan itu, pastikan seadil-adilnya dan janganlah kita buat sesuatu yang tidak patut. Dan mungkin ada mereka yang patut menerima bantuan ataupun sumbangan itu, maka berikan hak kepada mereka yang benar-benar mempunyai hak. Baik, okey, soalan seterusnya juga di Facebook, Tanyalah Ustaz dari sahabat kita, Wak
DOG, DOJ, what Dodge. Lebih kurang begitulah ya Ustaz ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Apakah maksud hadis daripada Muhammad bin Al-Aswad bin Khalaf daripada ayahnya radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil dan mendukung Husin kemudian menciumnya, lantas baginda menghadap para sahabat seraya bersabda, sesungguhnya anak boleh menjadikan seseorang itu bakhil, penakut, jahil dan kesedihan. Wak Doj Yong Ping, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Wak atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya bakhil boleh menjadikan anak boleh menjadikan seorang itu bakhil, penakut, jahil dan kesedihan. Bagaimana Ustaz untuk pencerahan tentang hadis tersebut? Memang ada beberapa riwayat saya pernah jumpa tapi tak sempat nak simak riwayat dari sudut Kafsan, tapi saya ada baca dalam kitab-kitab hadis. Ada kitab-kitab tafsir. Hadis ini dibawa untuk membicarakan di kala mana ayat yang menyentuh anak-anak itu menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak-anak kamu itu adalah fitnah bagi kamu. Apa maksud fitnah dalam ayat itu? Fitnah itu adalah ujian lah. Maksudnya harta kamu ujian, anak-anak merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. So bila membicarakan apa bentuk ujian tersebut, dibawalah riwayat ini bahawa ujian itu seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, anak-anak itu boleh menjadikan kamu bakhil. Maksud jadikan kamu kerikut sebab lebih fokus kepada dia. Lebih tertumpu kepada anak-anak tersebut, anak-anak sendiri. Kan? So jadikan bakhil. Dia kata nak bagi anak akulah. Anak akulah nak bagi anak aku. Dia nampak anak aku saja. So jadikan dia bakhil, tak nampak orang lain untuk dibantu. Kan ada bapa yang kalau anak ni jadi macam anakku Sazali kan. Semua dicurahkan. Semua dicurahkan. Bagi, beli itu, beli ini, semua dicurahkan. Padahal dia boleh saja dia hadkan dan dibantu orang lain. Dia dikala dia nak bagi orang, dia fikir, aku nak bagi anak aku, nak belikan untuk anak aku. Jadi timbul, itu jadikan dia bakhil. Keduanya penakut. Mungkin juga anak ni dia jadikan bapa ni penakut sebab berapa ramai yang di luar sana anak menjadi punca kepada mak ayah hidup dalam ketakutan. Betul tak? Betul. Katakan anak dia terlibat dengan aktiviti tak baik, terlibat dengan kumpulan motor basikal lajak. Basikal lajak yang tak ada brek tu kan? Pergi main basikal. Bapak jadi takut. Kalau sesuatu insiden berlaku, bapak jadi takut. Takut keadaan anak dia dan juga takut kehidupan dia akan terancam. Berapa ramai juga yang anak mereka terlibat dengan, contohnya, sampai realiti. Mak ayah ada nama, tapi anak jadi penagih. Anak jadi penagih. Takut orang tahu anak dia penagih. Takut orang tahu anak dia ada penyakit. Takut benda tu. So itu juga menjadikan anak-anak jadi jahil. Jahil salah satu benda ialah bahawa tertumpu sangat kepada anak-anak sehingga tak ada masa untuk belajar, tak ada masa untuk bertalaki, tak ada masa untuk pergi ke masjid. Jadi jahil. Jahil dari sudut pengurusan anak-anak, jahil dari sudut pentadbiran pengurusan rumah. Yang seterusnya ialah kesedihan. Berapa ramai anak-anak itu hujungnya menyedihkan mak bapak. Menyedihkan mak bapak, bukan menggembirakan mak bapak. Kerana aktiviti dia, mak ayah ni membesarkan anak semua sama saja. Dengan menumpahkan segala kasih sayang, beri segala macam keperluan yang mereka perlukan. Tapi hujung hayat, mak ayah pula sedih. Kan? Mak ayah pula sedih. Mak ni sikit-sikit nak duit, sikit-sikit nak duit. Ayah ni sikit-sikit nak itu, nak ini. Kan baru minggu. Jadi, mak ayah akan jadi kesedihan kerana tidak ada perhatian dan juga layanan. Sebabnya, Azrin, bila orang tua ni, bila kita sudah sampai umur, saya akan sampai umur dan Azri pun akan sampai satu umur, dia bila dah masuk 60 tahun, 50 ke atas, 60, dia akan masuk umur sensitif. Cepat terasa. Sehingga ulama' kata, kalau rumah tu, mak ayah ada, jangan tutup pintu kuat-kuat. Berdegar. Tutup pintu kuat, mak ayah rasa, dia marah kat aku ke? Sampai ada sahabat, kalau nak kebah kain, selip baju ke apa kan, dia takkan kebah begini, takut debu-debu kena kat mak ayah. Takut mereka akan kesedihan.
Jadi semua ini menggambarkan bahawa realiti kehidupan manusia ini dengan anak-anak yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, kita boleh jadi bakhil, kita boleh jadi takut, kita boleh jadi jahil, kita boleh jadi kesedihan. Sebab itu daripada awal kita kena pastikan tarbiyah itu betul, asuhan itu betul, didikan itu betul. Jangan nak sentiasa menganggap biar anak jadi betul, sebelum anak jadi betul, mak ayah kena betul. Mak ayah kena betul, barulah boleh membina keluarga yang lebih betul, lebih baik, sehingga ciri-cirinya adalah rumahku, syurgaku. Alhamdulillah, itulah jawapan di sebalik 4 perkara sebentar tadi. Anak menjadikan kamu bakhil, takut, jahil dan juga dalam keadaan kesedihan. Baik, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, sambungan lagi selepas ini. Teruskan menonton Tayalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, bertemu kembali untuk kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan bakhil dan juga dermawan, dua sifat yang sinonim dengan manusia tetapi baik dan buruknya yang membezakan. Baik, sidang penonton, untuk kita nak berikan kepada anda berkenaan dengan 5 senarai sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkaya mengikut rankingnya 1 sehingga 5. Saya berikan kepada anda, sama-sama kita dengar dan kita catat nama-namanya untuk kita kenali. Yang pertama, 5 sahabat Nabi yang terkaya. Yang pertama adalah Abdul Rahman bin Auf. Yang kedua adalah Zubair ibn Al-Awwam. Yang ketiga adalah Uthman ibn Affan. Yang keempat adalah Talhah ibn Ubaidillah. Dan yang kelima adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 5 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkaya, disebutkan di dalam catatan sirah para sahabat. Dan kalau kita dapat lihat, kekayaan mereka ini sangat luar biasa dan kelima-limanya mempunyai sifat dan ciri-ciri dermawan. Dan mungkin kita nak tanyakan kepada Ustaz, mungkin juga ada sifat-sifat yang istimewa ada pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW sehingga kan boleh menjadi seorang yang kaya di dunia dan juga di akhirat. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Da'i Azrin, kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Betul. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang kaya raya. Maksudnya sifat mereka ni adalah businessman yang terunggul, sama ada di Mekah maupun di Madinah. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni seorang yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Masa Abdurrahman bin Auf berhijrah meninggalkan Mekah pergi ke Madinah, dia tinggalkan semua harta-harta di dekat Mekah. Dia tak bawa apa pun. Masa di Mekah, apa aktiviti dia buat? Sifat dermawan Abdurrahman bin Auf. Kan banyak berlaku peperangan dan juga jihad dan sebagainya kan. Jadi sama ada di Madinah pun sama benda yang berlaku. Apa dia buat? Sebahagian sahabat yang pergi berjihad, kalau syahid, keluarga syahid ni akan diberi pampasan oleh Abdurrahman bin Auf. Oh, dia sendiri yang bagi? Dia sendiri bagi. Kalau ikut beberapa sahabat, kawan-kawan yang buat kiraan lah kan, paling tidak pada ketika itu Abdurrahman punya aset saja mencecah hampir 600 juta ringgit. 600 juta kan? Pada masa tu. Besar masa tu. Sebab itu dia boleh bagi. Kalau ada lelaki yang pergi jihad, balik. Kalau dia tak balik, dia syahid, keluarga akan dapat pampasan. Kalau dia cedera, terpotong kaki, terpotong tangan, pun akan diberi pampasan. So Abdurrahman sendiri akan initiate benda tu. Dia sendiri yang initiate bagi benda tu. Jadi ini sifat dermawan. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain yang bersifat dermawan membantu Nabi SAW dalam buat kerja-kerja agama, untuk kerja-kerja dakwah, untuk mempersiapkan tentera, mempersiapkan kuda, mempersiapkan segala peralatan untuk Nabi SAW boleh buat kerja dakwah. Uthman bin Affan telah membeli telaga di Madinah. Bila Nabi buat Masjid Quba,
telaga yang disewa, yang di rotate ataupun penggunaannya adalah bersilang. Hari ini orang Islam guna, kaum Muslim guna, besok orang Yahudi guna. Jadi begitu kan, berulang, bersilang kegunaan dan disewa. Sehinggalah Osman bin Affan yang membeli. Ceritanya banyak. Osman pergi membeli telaga tersebut dan juga mewakafkannya untuk orang Islam. Untuk orang guna buat wudu, untuk orang minum, Masya Allah, besarnya sumbangan. Kalau nak lihat, mereka ni memang telah membeli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan infak. Ishtarau. Mereka telah membeli syurga Allah dengan berinfak. Hebat kan? Sebab itu dalam sepotong hadis, dalam sepotong ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-18, Allah berfirman, Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Bermaksud lelaki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah. Musaddiqin dia adalah hal dalam i'rab. Kalau kita tengok innal musaddiqin, dia menggambarkan keadaan orang yang suka berinfak. Suka berinfak. Datang orang jumpa minta, ada dia bagi, dia akan bagi. Suka. Begitu juga perempuan, berinfak. Mereka yang berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah sebut wa aqradullaha qardan hasana. Mereka telah memberi soft loan. Dia soft loan lah, dia istilahnya qardul hasan. Dia kata qardul hasan. Kita ada pinjaman qardul hasan. Qardul hasan ni pinjaman yang tak ada bunga. Saya katakan Azrin pinjam dengan Ustaz pinjam dengan Azrin sebab Azrin tadi dari start mula-mula Azrin ada 500,000 kan? 500,000. Okey, 500,000. So Ustaz pinjam 50,000. Azrin pinjam, boleh Ustaz qardul hasan. Qardul hasan maksudnya saya akan design macam mana saya nak bayar. Bukan Azrin yang bagi tahu saya. Saya akan design macam mana saya nak bayar. Satu, keduanya tak ada interest. Tak ada interest. Dan boleh juga sampai satu tahap Azrin kata, Ustaz, disebabkan saya bagi Ustaz pinjam 50,000, saya ada dapat pula 500,000. Saya halalkan saja. So itu qardul hasan yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, disebabkan Azrin bagi Ustaz pinjam 50,000, Ustaz manfaatkan duit itu, Ustaz kembangkan, Ustaz berniaga, walaupun Azrin tak minta sebarang pampasan ataupun sebarang imbuhan daripada pinjaman, saya boleh bagi secara sukarela. Ni Azrin 50,000 dah selesai dan ini 5,000 sebagai keuntungan saya berniaga, you bagi si pinjam, so saya bagi. Pun boleh. Ini qardul hasan. So Allah Taala sebut may yuqridullaha qardan hasana. Jadi ini wa aqradullaha qardan hasana. Mereka telah memberi pinjam kepada Allah. Bila turun ayat ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha setiap kali nak berinfak, kan Nabi SAW sebut, bila berinfak ni, infak ini akan jatuh pada genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jatuh pada genggaman Allah Subhanahu. Sebab itu disebut, ma tasaddaqa ahadun bisadaqatin min tibin, wa la yaqbalu Allah illa bitib, illa akhadha ar-Rahman biyaminihi. Allah ambil pemberian itu dengan tangan kanan dia. Wallahu yaliqu bi jalla jalalihi, tangan apa semua itu tu hak Allah Subhanahu Wa Taala, menggambarkan kekuasaan. Jadi Allah akan terima. Jadi bila Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah dengar Allah akan terima di tangan kanan, setiap kali Aisyah nak bersedekah, Aisyah akan letak minyak wangi. Ummul Mukminin akan letak minyak wangi pada barang yang dia nak sedekah, supaya bila jatuh pada genggaman Allah, harum pemberian tersebut. Masya Allah. Jadi ini gambaran yang ada mengenai golongan yang bersedekah, golongan yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah para sahabat ridwanullah alaihim. Tuan-puan harus ingat, kalaulah tidak pengorbanan mereka dengan begitu hebat, harta benda mereka korbankan dengan begitu hebat, mungkin juga kita takkan sampai ke tahap hari ini. Pengorbanan mereka itu adalah kita dapat lihat Islam berkembang dengan begitu pesat. Kalau mereka semua berkira-kira, maka akan jadilah tersekat, sebab Islam perlukan pengorbanan jiwa dan juga pengorbanan harta. Sebab itu as-salah wa zakah. As-salah wa zakah. Solat, zakat. Solat, zakat, solat, infak. Solat ini adalah tanggungjawab badan saya. Badan saya bawa sujud, saya rukuk, saya duduk. So ini badan. Nafkah maksudnya infak jasad saya bersolat, bertahajud, berdiri di hadapan Allah, mengangkat tangan, berdoa. Manakala nafkah harta saya ialah saya belanjakan sebahagiannya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pepatah Arab sebut, anfik ma fi jaybik ya'tika ma fil ghaib. Belanjalah apa yang ada di kocek kamu,
nanti akan datang daripada jalan yang tidak disangka-sangka, itu daripada ghaib. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki khazanah langit dan bumi, bersifat pemurahlah, kerana Allah sayang sangat dengan orang yang bersifat pemurah, kerana Allah itu adalah pemurah. Dan orang yang bermurah hati, Allah akan murahkan lagi rezeki dia, supaya rezeki yang dia ada, dia dapat manfaatkan untuk orang lain. Subhanallah. Baru sedikit saja Ustaz hikayatkan kepada kita berkenaan dengan bagaimana sifat dermawannya para sahabat dan kekayaan yang melimpah ruah Allah berikan kepada mereka sahabat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan mendatangkan kagum dan takjub pada diri kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan sahabat baginda. Baik Ustaz, jom kita dengarkan sedikit kesimpulan dari Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan bakhil dan dermawan, Ustaz. Silakan untuk kesimpulan ringkas. Ada beberapa perkara Ustaz nak kongsikan. Pertama sekali, dengan kita menjadi dermawan, Allah akan perkuatkan iman kita, mendekatkan diri lagi kepada Allah, sebab kita tahu rezeki itu daripada Allah, kita pulangkan balik, kita bagi orang, kita simpan dekat akhirat untuk kita dapat reward di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, mendapat ganjaran pahala di dunia dan akhirat. Yang ketiga, bertambah lagi rezeki, dan rezeki itu pula bertambah barakah. Sebab ada orang dapat RM10, RM10 makan habis, belanja habis. Ada orang dapat RM10, dia dapat makan dan dia dapat berinfak. Itu contoh rezeki yang barakah. Yang keempat, menyembuhkan penyakit. Kita sebut tadi, tadawu mardakum bisadaqat. Bila kita berinfak jadi seorang dermawan, insya-Allah Allah akan alihkan, Allah akan divertkan penyakit-penyakit kita, tak ada penyakit, kita akan selamat sejahtera, sihat walafiat. Yang kelima, memberi ketenangan hati dan kebahagiaan hidup. Yang keenam, melahirkan rasa syukur. Seorang yang bersyukur adalah orang yang akan memanfaatkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, terhindar daripada sifat kedekut, iaitu sifat bakhil. Yang kelapan, melatih berfikiran positif dan juga bersifat adil sesama manusia. Kita ingat bahawa rezeki ada pada kita, bukan kita punya semata-mata, tapi Allah bagi kita pegang amanah. Yang kesembilan, terhindar daripada sikap materialistik, terlalu keduniaan, terkabur mata, masa nak tercungak-cungak masih ingat lagi lori, masih ingat rumah, masih ingat harta. Jadi dia senang. Orang yang suka berinfak ni dia rasa relax, nak mati pun matilah, dia rasa dah bersedia. Yang ke-10, yang terakhir, menjauhkan dia dari sikap bongkak dan sombong. Dia tunduk, jumpa orang, bagi orang, hilangkan sifat-sifat besar diri. Itu sedikit kesimpulan yang dapat Ustaz kongsikan. Dan penutup Ustaz, silakan dengan doa penutup. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah pun mempelajari sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sifat pemurah dan juga sifat bakhil. Ya Allah, Kau campakkan dalam hati kami ini untuk menjadi seorang yang dermawan, kerana kami ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin kongsikan rezeki yang Kau berikan kepada kami pada mereka yang memerlukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau murahkanlah rezeki kami, ya Allah, supaya kami dapat terus berinfak pada jalan-jalan yang Kau sukai. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam kesempatan ini juga kami mohon, apalah kiranya Kau jauhkan wabak COVID-19 daripada kami, ya Allah. Amin. Kau angkatlah segera daripada permukaan bumi ini, ya Allah. Mereka yang terlantar di hospital, Kau berilah mereka kesembuhan. Mereka yang frontliner, mereka yang ada di barisan hadapan dalam mengawal dan juga menyelia serta merawat pesakit-pesakit COVID ini, berilah mereka kekuatan. Gandakanlah pahala mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka insan-insan yang sabar dan tabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau peliharalah kami, Kau peliharalah cucu kami, Kau peliharalah seluruh warga kami dan juga seluruh rakyat Malaysia, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih diucapkan kepada Ustaz, dan terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton setia. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Latih diri menjadi sifat dermawan dan elakkan tergolong dalam mereka yang bersifat bakhil. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Aiman dengan ahli panel Ustaz Mustafar Muhammad Suki dengan topik fiqh bila adat jadi hukum. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.